Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sekali. Baik, sebelum ni saya dah buat review berkaitan dengan line, polyline dan circle. So, untuk tutorial pada hari ini, saya nak menerangkan pula fungsi bagi arc, rectangle dan juga polygon, ellipse dan juga hatch. Baik, so kita go through satu persatu. Kita mulakan dengan arc dahulu. Jom. Okey, untuk aktifkan fungsi arc, kita boleh just klik di sini ataupun kita menggunakan fungsi A shortcut. Okey, fungsi shortcut ni iaitu A, enter, dan kita boleh klik di mana-mana untuk starting point kita. Okey. Jika kita perhatikan di arc ni, dia ada pelbagai jenis. So kita akan go through satu persatu. Untuk 3 point ni saya akan tunjukkan cara penggunaan dia. Okey, 3 point ni sekiranya kita ada, okey, saya buat segitiga. Kita gunakan 3 point. Okey. Kita kena faham fungsi arc ni, dia akan timbul bentuk yang macam mana based on starting point dan end point. Okey, saya terangkan sedikit. Sekiranya starting point kita bermula di sini dan end point kita bermula di sini, arc kita akan timbul macam ni. Okey, dia akan arah lawan jam. Bagaimana pula sekiranya saya starting point di sini dan juga end point saya di sini. So, starting point dekat sini dia akan timbul macam ni. Okey, lawan jam. Okey, itu adalah basic untuk arc. Okey, so kat sini saya nak menggunakan arc 3 point. Okey, first point saya letak di sini, second point saya letak di atas ni, dan third point saya letak di hujung. So arc saya akan timbul macam ni lah. Okey, saya erase dulu. Sekiranya starting point saya di sini pula, tepi sini. So, satu, saya ambil titik tengah sini, saya ajak ke atas sikit, ke bawah sikit, dan third point saya di sini. So, angle saya tumbuh di ataupun timbul di bawah. Itu adalah penggunaan untuk 3 point. Seterusnya, kita menggunakan arc untuk start, center, end. Okey. Untuk menggunakan start, center, end, okey, kita kena tahu dia ada start, kita ambil di center dan di end, dan dia timbul macam ni. Start, center, end, dia akan timbul di bawah. Oops, sorry, kita kena aktifkan balik semula. Start, center, end, start, center, end. Okey, dan kita aktifkan lagi sekali. Start, center, end. Okey, so dia akan timbul lah dekat mana kita start dan end mengikut lawan jam. Okey, seterusnya kita belajar menggunakan start, center, angle. Okey, start, center, angle. Start, center. Okey, angle ni based on berapa banyak angle yang kita nak pakai. Okey, daripada 0 sampai 180 degree. Okey, contohnya saya nak ambil 120. Enter. Baik, so macam mana kita nak tahu dia betul ke ataupun tidak 120 degree? Kita try sambungkan line daripada titik tengah sini ke sini, and then kita try ukur menggunakan angular ni, dan kita letak betul tak 120 kita kira tadi. So, sama 120. So, itulah untuk menggunakan start, center, angle. Okay, seterusnya start, center, length. Okay, start, center, length bermaksud berapa panjang yang kita nak pakai di sini. Okay, berapa panjang line yang kita nak buat arc tersebut. Sekiranya saya menggunakan 200, contoh kita menggunakan 200. Adakah jarak daripada sini ke sini 200? Okay, kita try ukur menggunakan dimension. Okay, kita starting point di sini, kita ambil dan kita ukur di sini. So, ukurannya 200 seperti mana yang kita ukur ataupun kita nak tadi, 200. Itu menggunakan fungsi start, center, length. Okey, seterusnya kita belajar cara menggunakan fungsi start and angle. Okey, start and angle ni contohnya dia minta kita start, kita ada pergi ke end, dan jika kita gunakan angle kosong,
dia takkan ada arch kat tepi ni, takkan ada arc. Dan sekiranya kita ikut sampai ke 180 ataupun 179, arch dia akan membentuk. So makin tinggi angle yang kita letak, makin besar angle, makin besar arch yang kita perolehi. Bagi contohnya, saya buat angle 90. Okay, 90. Okay, so angle yang saya dapat, arch yang saya dapat ni kecil besar ni. Sekiranya saya sambung lagi sekali, first and okay, dan saya letak 150. So makin besar sudut yang saya letak, makin besar saiz arc yang saya perolehi. Okay, seterusnya kita belajar menggunakan start and direction. Okay, kita klik start and direction. Okay, dekat sini kita nak gunakan start and direction, kita pilih salah satu point yang kita nak start, and then kita ada end. So direction dia kita boleh pilih, kita nak direction dari kiri ke kanan. Okay, so tiap-tiap direction yang kita buat dia mempunyai arch ataupun arc yang berlainan. Sekiranya kita letak di sini kosong, so kita dapat arc macam ni lah. Okay, sekiranya kita letak 180 ataupun 90, so arc dia tiada yang ada keluar dari situ lah. Sekiranya kita buat 180, so dia ada arc ke belah dalam. So ini adalah direction arc yang kita nak. Dia akan timbul ikut arah mana yang kita nak. Sekiranya kita nak letak kosong, kita letak kosong lah, so dia akan timbul di sebelah kanan. Enter. Okay, sekiranya kita nak start and direction, so kita ambil 180, so dia akan keluar di sebelah kiri. So itu adalah function untuk start and direction. Okay, sekarang ni kita pergi function pada start and radius. Okay, start and radius ni kita tekan start and radius, kita ada letak di start and, dan kita boleh letak radius apa nak kita nak. Okay, bagi contohnya kita nak letak radius dia kurang dalam 100, so kita type 100, enter. So ini adalah arc bersaiz ataupun berradius 100. Macam mana kita nak tahu? Kita ambil dimension, kita ukur, dia ada titik tengah kat sini, dan kita ukur sampai ke sini. So jarak radius ini adalah 100. So itu adalah function untuk arc bagi start and radius. Okay, jika kita tengok kat sini, center start end, center start angle, center start length juga sama seperti yang di atas ni, cuma kaedah permulaannya yang lain. Contohnya dia akan mula, contohnya kalau kita guna center start end, okay, kita ambil center start dan end. Okay, sama je function dia. Super juga untuk center start angle. Okay, kita ambil center, kita ambil start, dan kita ambil angle yang apa kita nak tadi. Contohnya kita ambil 120. Okay, so macam mana kita nak tahu dia punya angle ni 120? Tarik di sini dan kita ukur jarak angle dia sama tak 120. Okay, 120 di situ. Seterusnya kita tengok center start length. Okay, center start length. So berapa banyak length kita nak? Contohnya kita letak dalam 200. Okay, so kita ukur length yang first ni sama tak 200 yang kita ukur tadi. Okay, 200. Baik, itu adalah function bagi arc. Dan last sekali iaitu continue. Contohnya continue ni adalah kita ada satu arc yang kita buat, contohnya 3 point tadi. Okay, bila kita klik saja yang third point tadi, dia terus mati. So cara kita nak continue adalah kita tekan arc, kita ambil continue, so dia akan continue balik dekat last point yang kita stop tadi. So kita buat 3 point balik, 1, dia akan continue lah. Ok, so setakat ni itu bagi arc. Seterusnya kita belajar cara buat rectangle antara ikon yang ada di sini. Ok, kita klik rectangle di sini, ataupun shortcutnya kita type REC, enter.
Baik, seperti yang kita ada sebelum ni, dia minta kita specify first corner ataupun dia punya first point. Di sini kita boleh letak dia punya jarak, length dan juga width. Okey, length darab dengan width. Okey, di mana length ni dia dapat si x, dapat si y. Kita boleh letak jarak terus seperti contoh yang saya beri sebelah sini, 20 kali 15. Okey, kita cuba buat contoh yang saya bagi sebelah ni. Kita type REC, enter, specify first point, mana kita kena klik satu tempat dahulu, and then kita letak dia punya jarak yang kita nak tadi, length darab dengan width. So kita masukkan length dia iaitu 20 dan kita tekan koma, and then kita tambah 15 dan kita tekan enter. So yang ni kita dah siap kita punya rectangle. Kita try ukur dimension dia sama ataupun tidak. Okey, 20 sama, dan juga kita ulang lagi sekali untuk belah kanan ni 15. Okey, itu salah satu kaedah untuk buat rectangle. Kedua, kita dapat buat rectangle dengan menggunakan, okey, kita specify first point dulu. Okey, kita boleh buat rectangle dengan menggunakan ikon ataupun yang di bawah ni. Okey, kalau kita tengok kat sini di bawah ni dia ada area dan ada dimension. Okey, kita akan gunakan dua aplikasi ni. Okey, kita menggunakan area. Contohnya bila kita nak guna area bawah ni, kita boleh terus klik di sini, area di sini, ataupun kita boleh type A, enter. Okey, dia minta kita di sini iaitu enter area rectangle in current units. Okey, saya nak menggunakan sama juga macam ni. So kalau kita kirakan area dia 20 kali 15 ni kurang dengan 300. So dia minta kita letak area untuk segi 4 yang kita nak buat ni. So kita letak 300 dan enter. Dan dia minta kita untuk specify salah satu ukuran yang ada di rectangle yang kita ada ni. Contohnya kalau saya nak letak length lah. Kalau saya letak width. Kita boleh klik di sini ataupun kita tekan L ataupun W. Okay, so kita pilih untuk length, L, enter. Dan dia minta kita panjang length yang kita nak tadi. Okay, kita dah letak area, kita letak length pula. So length saya kita letak 20 dan kita tekan enter. Okay, so dah siap di sini. Macam mana nak tahu ukuran dia betul atau tidak? Kita tekan dimension, kita klik di sini, klik di sini. Lagi sekali kita ukur balik untuk di sini. Dan sini sama juga 15. Okay, itu untuk area. So seterusnya kita guna untuk dimension. Okay, saya specify first point dulu. And then dia minta bawah ni specify the point or area or dimension. So saya pilih D untuk dimension. Dan dia minta kita specify length of rectangle. So saya masukkan length dia 20. Enter. Dia minta saya specify width pula. So letak 15 dan enter. Okay, di sini masih belum settle lagi. Sebab kita kena specify di mana kita nak letak kita punya rectangle. So kita boleh pilih lah, tekanlah di mana-mana kita nak letak. Kalau kita ada specify tempat, kita letak aja dan kita klik di sini. Right, so saya ukur. Okay, masih lagi 20 dan 15. Okay, setakat ni itu saja untuk rectangle. Okay, seterusnya kita belajar fungsi polygon. Di dalam rectangle ni ada satu lagi polygon kat dalam dia. So kita klik polygon ni ataupun kita boleh type POL. Okay, untuk membuat polygon ni dia akan minta kita untuk letak berapa numbers yang ada, numbers of side. Okay, contohnya kita letak 5 side, 5, enter. Di sini dia minta kita specify center of polygon. So kita letak di mana-mana. Okay, dekat sini dia ada lagi satu task. Dia minta kita untuk inscribe in circle ataupun circumscribe about circle. Okay, bezanya antara dua ni adalah jika kita inscribe a circle, kita ada satu bulatan dan kita punya polygon tu berada di dalam bulatan tersebut. Okay, berbeza pula dengan circumscribe ni, kita ada segi 4. Okay, bulatan kita berada di dalam. Okay, itu beza dia. So kita ambil inscribe in circle dan dia minta kita specify radius. So kita ambil 50 lah.
Okay, dan enter. So macam ni kita nak check kita punya radius ni 50. Okay, kita ambil button circle ni, kita klik dan kita try letak ni dalam ni. Okay, dan kita try ukur dimension dia. Kita buat tadi dia punya dimension 50. So dia 50 di sini. Okay, berbeza pula dengan polygon yang kita buat menggunakan circumscribe tadi. Okay, kita type POL, enter. Okay, number side kita buat sama juga 5. Okay, center polygon kita ambil di sini dan kita try guna circumscribe. Okay, dia minta radius, kita letak 50 sama macam sebelah tadi. Okay, apa yang beza dekat sini? Nampak tak lukisan yang ni dia lagi besar, tapi yang membezakannya adalah circle tu nanti. Okay, kita ambil circle. Okay, kita ambil titik tengah antara dua line ni untuk kita dapatkan dia punya titik center dia. Okay, so kita ukur daripada sini. Okay, kita ukur, kita dapat titik tengah dia dan dekat sini. Okay, titik tengah tak jumpa ni. Okay, so 50. So bezanya kedua-duanya adalah yang bulatan di luar dan bulatan di dalam. So itu untuk buat polygon menggunakan fungsi polygon di sini. Seterusnya kita belajar fungsi menggunakan ellipse. Jika kita klik di function ellipse ini, dia ada 3 part di sini. Okay, ataupun kita boleh menggunakan shortcut dia EL untuk ellipse. Right, so kita boleh pilih untuk first point dan second point, dan untuk third point ni kita kena letak dia ketinggian lah. Okay, kita go through contoh. Okay, jika kita menggunakan satu part di sini iaitu center, dia minta kita kat sini, dia minta specify center of ellipse. So sekiranya kita ada lukisan dan memerlukan untuk buat ellipse di tengah-tengahnya, so contohnya dia minta kita untuk center ellipse, kita letaklah di tengah-tengah dahulu, and then dia minta kita end point dia. Contohnya saya nak letak end point dia 50. Okay, selalunya end point ni bila kita dah ada di tengah, dia akan minta jari lah. Okay, kita letak 50 dan dia minta ketinggian kita iaitu ketinggian ellipse lah bagi bahagian vertikal. Yang tadi kita isi 50 tadi untuk bahagian horizontal. So untuk vertikal ni saya letak 25 untuk ketinggian, dan saya dapat ellipse saya berdimension jari untuk horizontal 50. Okay, 50 dan juga satu lagi untuk yang vertikal saya dapat 25 lah sepatutnya. Okay, itu menggunakan fungsi arc center. Okay, fungsi ellipse center. Seterusnya kita menggunakan axis end. Sama juga macam tadi, cuma yang ni dia mula daripada first point, end dia panggil sebagai end point lah. Maknanya dia akan kita buat ellipse menggunakan dua end point. So end point yang pertama dia minta kita specify end point of ellipse. Okay, kita letak satu point dulu di sini. So dia akan minta kita size atau panjang untuk horizontal. So kalau ikutkan, kalau saya nak samakan dengan sebelah punya drawing, okay, bila di situ minta end point dan end point, that's mean dia akan minta panjang diameter lah. Okay, kalau minta diameter saya akan letak 100 dan saya letak ketinggian dia sebanyak 25. Right, sepatutnya saya akan dapat nilai hujung ke hujung ni adalah 100. Okay, dan ketinggian dia saya akan dapat lebih kurang 25. Saya akan dapat 25 cm. Okay, sama juga dia kurang. So yang ketiga, elliptical arc. Okay, caranya adalah dia minta kita sama juga specify endpoint. Okay, saya letak 100 juga sama macam atas, dan saya letak ketinggian di 25. Okay, di sini dia minta kita untuk bagi angle. Angle ni bermaksud kita boleh pilih ellipse mana yang kita nak tinggalkan based on angle yang kita nak. Contohnya saya nak separuh ellipse di sini. Saya nak potong separuh ellipse. Saya nak ellipse sebelah sini saja. Okay, so macam ni kita nak buat.
Okay, kita pilih angle ke atas ni. Kalau kita tengok angle ke atas ni dia 270. So kita type 270, enter. Dan saya nak buang, saya nak ambil sampai bawah ni, so 90. Okay, 90, enter. So saya dah hasilkan separuh elips. Okay, bagaimana pula kalau saya nak hasilkan elips? Okay, elips untuk sebelah kanan pula. Okay, sama juga, elliptical arc. Kita pilih, okay, 100 dan 25. Okay, kalau saya nak sebelah sini, so saya akan ambil daripada point 90. Okay, dan saya letak sampai 270. Okay, so saya dapat elips sebelah kanan. Okay. Seterusnya kita belajar untuk buat elips jika kita ada pandangan isometrik macam ni. Macam ni kita nak letak elips di pandangan isometrik macam ni. Okay, kita ada permukaan sini. Benda yang penting sekali adalah kita kena hidupkan isometric plane ataupun isometric drafting di bawah ni. Okay, kalau kita tengok sini, bawah ni ada isometric ni. Kita hidupkan dia. Just klik. Okay, bila dah hidup, kita boleh lukis kita punya elips dalam kotak ni. Okay, contohnya saya akan ambil axis N. Okay, yang penting sekali sekarang ni dia minta ini. Kalau kita perasan dia minta pilih. Sekiranya kita hidupkan isometrik tadi, kita kena pilih isocircle. Kita kena klik isocircle lah. Okay, kita klik isocircle ataupun kita type I, enter. Dia minta kita specify center of isocircle. Okay, kalau tengok sini dia minta kita specify center isocircle. So dekat sini kita ambil specify center of isocircle. Okay, specify center. Okay, kita dapat center di sini. Dan kita boleh tengok. Okay, sekarang ni macam tak sesuai dia punya ellipse macam ni. So macam ni kita nak rotate kan dia. Okay, kita boleh pilih tekan F5. Okay, F5 kita boleh pilih macam ni. Okay, selalunya dia akan kita boleh pilih lah kalau macam ni untuk top ataupun bottom. Okay, untuk pandangan top ataupun bottom. Ini untuk pandangan sisi right plane. Yang sini untuk left plane lah. So yang sesuainya kalau untuk belah sini kita ambil left plane lah. Okay, untuk left plane dengan menggunakan fungsi F5, kita tekan F5, tekan F5, F5, ataupun dekat sini kita boleh tekan isodraft ni, kita boleh pilih. Okay, kita boleh pilih nak isoplane left, top ataupun right. So sekarang ni kita pilih based on kesesuaian kita punya inilah, and then kita letak dia punya point yang seterusnya. Okay, kita pilih point ataupun kita letak radius yang ada. Kalau macam saya letak point sajalah. Okay, point sini ataupun di atas ni. So saya dah siap untuk saya punya isocircle di kotak yang saya nak ni. Okay, ataupun saya nak buat sebelah sini pula. Sama juga kita gunakan axis N. Kita tekan isocircle. Okay, kita pilih titik tengah dia. Okay, tengah dekat sini. Dan kita boleh tekan F5 untuk ubah kedudukan ini. Dan kita tekan, ini ada point. Okay, siap untuk belah kanan. Dan untuk top pula, lupa juga kita akan ulang balik semula. Kita guna axis N. Okay, kita cari di tengah di sini. Okay, kita cari di tengah di sini. Okay, mana tengah dia? Tengah dia tak keluar dari sini. Okay, and then kita nak letak ellipse di sini. Oh, okay, saya terlupa tekan isocircle tadi. Kalau kita tak tekan isocircle, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, tak akan jadi apa-apa lah. Dia akan keluar bentuk yang tak menarik macam ni. So kita ulang lagi sekali. Tekan axis N. Yang penting sekali tekan isocircle di sini. Okay, kita pilih titik tengah. Okay, okay, ini di tengah dia. Dan kita tekan function F5 untuk ubah pada isoplane top. Dan kita letak ini dia jadi ataupun kita klik endpoint yang seterusnya. So saya dah siap untuk isocircle bagi ellipse by menggunakan isometric plane ni lah. Okay, so itu adalah fungsi untuk menggunakan ellipse. Okay, seterusnya kita belajar cara menggunakan hatch. Okay, icon di sini ada icon hatch. Kalau kita tengok balik sini, hatch.
Kita boleh fill apa saja objek yang kita ada. Sebagai contohnya saya ada circle. Saya ada circle. So saya nak fillkan circle saya ni dengan hatch. So hatch kita boleh pilih, tekan hatch di sini ataupun kita boleh type H, enter, dan kita boleh select antara item-item yang ada kat sini. Bila kita tekan hatch, dia akan automatic masuk bahagian hatch creation ni. So kita boleh pilih jenis apa yang kita nak. Kita boleh pilih, contohnya saya pilih batu-batu ni lah, contohnya. So saya just klik sini. Sekarang ni kalau kita tengok balik, dia punya scale ni terlalu besar. Kita nak kecilkan scale ni, itemnya ada di sini, kita boleh kecilkan. So sekarang ni scale dia menggunakan scale 1. Jika kita besarkan scale dia, dia akan lagi besar dan makin besar lah. So kita kecilkan scale dia, dia akan jadi makin kecil. Dan makin kecil dan makin ni lah. So depends pada kita punya skill yang kita gunakan nanti. Baik, dan seterusnya, sekiranya kita nak mengubah angle dia pun, kita boleh ubah dengan mengubah angle di atas ni. So kalau kita nak 90%, 90 degree, kita boleh ubah pada 90 degree. Dia akan ubah pada 90 degree di sini. Sekiranya kita dah habis edit untuk hatching ni, so kita boleh close hatch creation ataupun kita tekan escape sekali. So kalau kita nak aktifkan balik hatch kita ni, just klik saja di icon yang kita dah tekan ni tadi, dan dia akan kembali pada hatch editor balik tadi. Seterusnya, sekiranya kita ada dua item ataupun dua model yang kita nak letak hatch. Contohnya saya ada dua model bulatan dan juga model rectangle, dan saya letak hatch dalam dia. Saya pilih, kita boleh pilih kat sini apa jenis hatch yang kita nak. Contohnya saya ambil brick, so saya pick point dan saya letak dalam ni satu dan ni satu. Sekiranya kita nak ubah salah satu, contohnya kita tak nak sebelah sini kita nak ubah bentuk lain, sebelah sini bentuk lain. Jika kita nak ubah satu, contohnya kalau saya nak delete, dia akan terdelete dua-dua sekali. Macam mana kita nak separate dia? Kita tekan klik hatch ni sampai keluar dia punya item hatch editor ni. Kita pergi ke option separate hatch, dia minta kita select object, kita select object ni, and then enter. Kita pilih separate hatches. So kita dah separate hatch ni satu-satu. So kalau kita nak delete pun, kita boleh delete sini satu, and then kita letak hatch yang lain. Kita boleh replace sebenarnya kalau kita nak hatch yang lain. Contohnya saya nak ambil hatch yang bentuk inilah. So saya pilih point, masukkan. So kat sini dia punya ni terlampau besar sangat, kita kecilkan lagi di sini size. Tak berapa kecil pun tak boleh, kita letak satu. So ni hatch yang digunakan untuk separate hatches. Contoh seterusnya, kita ada satu model. Kita ada satu model, kita ada circle, dan kita letak hatching dalam dia. Sekiranya kita ada perubahan, kita nak besarkan saiz bulatan ni, jadi kita besarkan dia, selalunya hatching dalam ni tak ikut. So macam ni kita nak buat, kita ambil semula. Kita select hatching dalam ni, dan kita boleh recreate, specify first corner, opposite corner, dan enter. Kita ambil associate. Kat sini dia boleh pilih ambil associate, dan then dia select object. Kita select object dalam ni, dan then specify internal point. Kita ambil internal point dalam betul. So dia punya associate kat atas ada hidup. So bila kita adjust, kita adjust line kat luar ni, automatically akan ikut dia punya boundary kat dalam ni sekali, ataupun dia punya hatching kat dalam ni. Contohnya kalau kita nak bagi ikut lagi sekali, kita tekan associate, dan dia dah tak ada lagi. Kalau kita tengok dia tak ikut dah. Okey, itu saja bagi bahagian hatching dan juga bahagian-bahagian draw yang telah terangkan untuk line, polyline, circle, arc, rectangle, ellipse dan juga hatch. So itu saja pada saya. Terima kasih.